Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Tahniah kerana buat keputusan yang bijak untuk melabur dan menyimpan emas dengan Public Gold, iaitu syarikat emas pelaburan pertama dan terbesar di Malaysia. Untuk video ni, kami akan kongsikan 6 ilmu yang anda perlu tahu apabila menyimpan emas dengan Public Gold untuk anda memaksimumkan keuntungan dalam emas pelaburan. Sebelum tu, untuk pengetahuan, tuan-puan boleh login akaun Public Gold melalui apps ataupun website Public Gold seperti ini. Public Gold juga terbuka untuk rakyat Indonesia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Jadi kalau anda ada kenalan di sana, boleh recommend untuk buka akaun emas Public Gold untuk menyimpan emas. Okey, kembali kepada perkongsian utama. Yang pertama, tuan-puan kena tahu di Public Gold ada dua jenis pembelian emas, iaitu pembelian emas melalui akaun Gap dan emas fizikal. Kedua-duanya memang emas fizikal 999. Untuk akaun Gap, tuan-puan hanya fokus menyimpan gram emas, di mana anda belum pilih item emas yang mana untuk dikeluarkan. Manakala untuk cara emas fizikal pula, anda sudah pilih item emas mana yang nak dikeluarkan. Jadi, untuk akaun Gap ni ada dua kaedah yang anda boleh gunakan, iaitu kaedah fleksibel ataupun auto debit. Jika tuan-puan pilih buat pembelian emas di Gap secara fleksibel, tuan-puan boleh buat dan tambah simpanan ni bila-bila masa, 24 jam dan tanpa sebarang komitmen dengan serendah RM100 saja. Jika anda pilih untuk buat auto debit beli gram emas di akaun Gap ni, Public Gold akan tolak duit dari akaun anda setiap bulan secara automatik dan masukkan terus gram emas ni ke akaun Gap anda. Ini cara yang paling effortless untuk anda menyimpan emas setiap bulan. Sedar-sedar je simpanan emas anda bertambah. Untuk auto debit ni pun anda boleh buat serendah RM100. Gram emas yang anda simpan di akaun Gap ni, anda boleh withdraw atau keluarkan secara fizikal dengan membayar gold premium serendah RM15 ke RM50 sahaja mengikut grade emas, dan postage berinsurans RM10 untuk Semenanjung dan RM20 Sabah Sarawak. Itu sahaja. Lagi satu info penting yang anda perlu tahu, untuk keluarkan emas fizikal 999 dari akaun Gap, anda perlu tinggalkan baki 1 gram dalam akaun untuk memastikan akaun anda kekal aktif. Namun, jangan risau, kalau one day anda nak keluarkan emas 1 gram ni, anda hanya perlu tutup akaun dan dapatkan semula duit dari 1 gram tersebut. Maksudnya, 1 gram tu bukanlah kita burn macam tu je. Seterusnya, untuk tuan-puan buat pembelian emas fizikal terus, ada dua kaedah yang anda boleh buat, iaitu secara outright purchase ataupun syariah easy payment purchase. Untuk outright purchase ni, nak senang faham, anda beli emas secara full payment. Misalnya, anda bayar RM1,500 untuk 1 dinar ni dan Public Gold akan postkan emas ni ke rumah. Untuk cara syariah easy payment purchase atau SEPP ni pula, anda boleh beli emas fizikal 999 dengan bayar sikit-sikit, sama ada 6 ataupun 10 bulan. Nak senang faham, ibaratnya anda beli emas ni secara ansuran ataupun main kutu dengan diri sendiri. Habis bayar baru Public Gold akan post emas ni ke rumah. Untuk SEPP ni, saya sangat recommend untuk tuan-puan buat lah jika ada bajet. Sebab bila kita buat SEPP ni, kita akan paksa diri untuk menyimpan setiap bulan sebab kita tahu kita dah ada komitmen dengan Public Gold. Jadi SEPP ni sesuai untuk yang ada pendapatan tetap setiap bulan lah, dan bajet untuk SEPP ni bermula serendah RM140 ke atas. Okey, ilmu kedua yang anda kena tahu bila simpan emas di Public Gold adalah cara mengira harga emas per gram. Jangan risau, cara kira dia level sekolah je, sangat-sangat mudah. Untuk tengok harga beli dan jual balik emas, anda boleh ke bahagian shop di apps Public Gold ataupun bahagian home jika anda buka melalui website. PG sell bermaksud harga emas fizikal semasa untuk anda beli. PG buy ni pula bermaksud harga yang Public Gold bayar untuk membeli semula emas anda. Contohnya macam ni. Untuk 10 gram, tertera PG sell-nya RM3,310. Untuk dapatkan harga per gram, bahagikan saja harga tu dengan berat dia. Jadi RM3,310 bahagikan dengan berat 10 gram, kita akan dapat RM331 per gram. Yang tuan-puan kena tahu, harga emas ni makin berat, makin murah harga emas dia per gram. Contohnya, kita ambil pula 250 gram kilobar, RM81,535, bahagikan dengan 250 gram, akan dapat RM326.14. Nampak ya? Makin berat emas tu, makin murah harga dia per gram. Okey, selesai cara kira harga emas per gram. Seterusnya, ilmu ketiga yang anda perlu tahu adalah tujuan ataupun matlamat anda simpan emas. Jika anda tak jelas dengan matlamat ni, percayalah, anda tak akan konsisten simpan emas setiap bulan. So, apa maksud matlamat ni? Maksudnya, anda simpan emas ni ada tujuan. Contohnya, tujuan kecemasan, untuk dalam pendidikan anak-anak, untuk berkahwin, untuk beli rumah, kereta, nak beli properti, tanah, untuk persaraan dan lain-lain lagi. Bila dah ada matlamat, kita perlu letak target berapa gram emas yang perlu disimpan dan tempoh masa nak kita capai tu. Jadi, anda akan nampak berapa gram yang anda perlu simpan setiap bulan. Untuk kiraan ni, Kak Anda kena share next video lah ya. Okay, next. Ilmu keempat adalah cara kira average price atau pemurataan harga belian emas. Kesilapan yang ramai penyimpan emas buat adalah menunggu harga emas turun baru nak tambah simpanan. Sedangkan
waktu terbaik untuk kita tambah simpanan adalah bila kita ada duit. Jika harga emas turun ketika kita ada duit, itu adalah bonus buat kita. Ingat ya, harga emas tak pernah murah. Emas sentiasa mahal dan berharga. Emas hanya murah bila dah jadi sejarah. Jadi, fokus pada matlamat kewangan kita dan pertambahan gram emas. Sangat-sangat penting untuk anda tahu ilmu average price ni. Teknik pemurataan harga ni juga dikenali sebagai gold price averaging technique, iaitu satu teknik asas yang digunakan untuk meminimumkan kos belian emas per gram dan menggandakan keuntungan pada jangka masa panjang. Jangan risau, teknik ni hanya menggunakan simple matematik je. Contohnya, katakanlah anda membeli sekeping 1 dinar pada tahun lepas ketika harga RM1,200 dan sekarang harga 1 dinar telah menjadi RM1,400. Jika anda membeli 1 dinar lagi pada harga sekarang, bermakna anda sudah pun memuratakan modal asal anda. Contoh pengiraan, catatkan harga-harga emas yang anda sudah beli dan bahagikan dengan kuantiti emas anda. Jadi untuk kes ni, harga yang pernah beli dulu RM1,200 tambah RM1,400 dan bahagikan dengan 2 akan dapat RM1,300, iaitu average modal per gram emas anda. Maka modal purata anda sekarang adalah RM1,300 saja. Jika pada ketika harga rendah anda beli lagi banyak, maka anda juga boleh mengurangkan modal ketika membeli pada harga tinggi. Sebab itulah, jangan fokus pada harga, tapi fokus pada pertambahan gram emas anda, okey? Seterusnya, ilmu kelima adalah tentang spread ataupun perbezaan harga jual dan harga beli. Spread ni dalam bahasa kampungnya, berapa banyak syarikat ataupun kedai emas tolak bila nak beli balik emas kita. Spread yang terbaik dalam emas pelaburan adalah bawah 10% ya. Public Gold ni dia fokus pada emas pelaburan, iaitu emas 999 yang terdiri daripada 2 jenis, iaitu gold bar dan dinar. Apa beza gold bar dengan dinar ni? Secara ringkasnya, beza daripada segi bentuk dan berat je. Gold bar berbentuk petak, dinar pula berbentuk bulat. Dari segi ketulinan sama, spread juga sama dalam 6 ke 9% saja. Jadi bila spread rendah, kita boleh maksimalkan keuntungan dengan simpanan emas kita. Macam mana nak kira spread ni? Okey, kan nak ambil contoh kiraan spread untuk 10 gram ya. Kita tengok balik table PG buy dan PG sell ni. PG sell 3313 dan PG buy 3015. Jadi formula untuk kira spread ni adalah PG buy tolak PG sell bahagikan dengan PG buy 298 bahagikan dengan RM3,313 dan darabkan dengan 100, anda akan dapat 8.99%. Jadi, itulah spread untuk gold bar 10 gram. Lebih berat emas, lebih rendah spread dia ya. Konsepnya, makin rendah spread, makin banyak untung yang kita dapat. So, seterusnya dan yang terakhir ialah gold premium, EPP premium dan GIT. Di public gold, tiada kos yang tersembunyi ya, sebab semuanya dipaparkan sebelum kita buat transaksi. Bila kita nak keluarkan emas fizikal daripada account gap, kita perlu bayar charge gold premium. Bila kita nak beli emas fizikal secara EPP pula, kita perlu bayar charge gold premium dan kos EPP premium. Gold premium ni adalah charge kos-kos yang terlibat untuk menghasilkan emas tersebut. Boleh jugalah kita umpamakan seperti kos upah untuk menyiapkan emas tu. Ibaratnya kalau kita beli ayam di pasar, harga ayam di pasar tu tak sama dengan ayam yang dah siap goreng yang dijual oleh KFC. Kos tambahan untuk menghasilkan produk akhir itulah yang dinamakan premium ya. Namun, gold premium yang dikenakan oleh public gold ni sangat-sangat rendah. Anda boleh lihat sendiri di table ni. Untuk EPP premium pula, ia seperti admin charge untuk long emas tersebut. Charge-nya pula sangatlah rendah, iaitu RM1 saja per gram. Contohnya, kalau kita nak beli emas 20 gram secara EPP premium yang dikenakan hanyalah sebanyak RM20. Jelas kan? Jadi, kalau ada yang tanya, macam mana nak jimat charge gold premium ni? Kalau nak jimat, anda boleh pilih item emas yang lebih berat. Contohnya, charge gold premium untuk gold bar 1 gram ialah RM10 sekeping. Kalau keluarkan 10 keping, maksudnya kita perlu bayar RM100 yang bersamaan RM10 kalikan dengan 10 keping. So untuk lebih jimat, keluarkan saja gold bar 10 gram ni satu ketul. Charge-nya hanyalah RM15 saja seketul ni. Jimat RM85 lah. Tadi asalnya RM100 tolak dengan RM15 ni, jadi kita jimat RM85. Banyak tu. Okay, next GIT. GIT ni apa pula? GIT adalah term untuk gold in transit, iaitu penghantaran emas ke rumah kita yang dilindungi insurans oleh public gold. Namun untuk GIT ni hanya boleh dibuat untuk 5 dinar ke bawah saja, kerana itu saja amount yang dilindungi oleh insurans. Untuk belian emas 5 dinar ke atas, iaitu lebih 22 gram, anda perlu pick up sendiri emas di mana-mana 18 cawangan public gold yang berdekatan dengan anda. Jadi faham 6 ilmu penting yang anda kena tahu selepas mendaftar dengan public gold dan menyimpan emas. Kalau ada yang masih belum clear dan tak faham, boleh ulang balik video ni ataupun boleh tanya directly pada Kak Nat. Dan akan bantu sebaiknya insyaAllah. So mula-mula mungkin tuan-puan agak confused lah dengan banyak term-term yang keluar ni kan. Banyak term yang asing, namun lama-kelamaan Kak Nat percaya insyaAllah tuan-puan akan faham. So it's okay kalau tak faham sekarang dan baru tengok sekali video ni tak faham, it's okay. Teruskan ulang video ni dan kalau apa-apa tak faham, screenshot je dan tanya Kak Nat. So finally,
Kalau ditanya kaedah beli emas di mana di public gold yang terbaik dan sesuai untuk anda, ini kena tanya poket dan bajet anda. Namun, Kak nak advise, jika anda ada gaji tetap setiap bulan, buatlah EPP untuk paksa diri komit menabung setiap bulan dan bina tabiat kewangan yang sihat, iaitu simpan dulu baru belanja. Jika anda tak nak sebarang komitmen, then simpan grab emas ni sikit-sikit dalam akaun Gap. Daripada simpanan tak bertambah langsung kan. Gap juga sangat sesuai untuk yang tak berani simpan emas sendiri sebab takut hilang ataupun tercicir. Akhir kata, tahniah sebab berjaya tengok video ni sampai habis. Tak semua orang mampu nak dapatkan ilmu ni. Jadi Kak nak minta maaf sangat kalau ada sebarang kekeliruan atau ketidakfahaman ilmu yang Kak Nat sampaikan tadi. Boleh contact direct Kak Nat untuk dibantu. Jangan senyap-senyap tau. Nombor WhatsApp Kak Nat ada di sini. Kalau anda masih belum ada akaun pun, boleh DM Kak Nat untuk Kak Nat bantu buka akaun secara percuma. Semoga bermanfaat ilmunya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.